Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صدق رسول الله. Alhamdulillah yang disegasihi sahabat saya Ustaz Is dan imam pegawai masjid dan ciki khususnya hadirin muslimin muslimat serta sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah segala puji-pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa lagi dipanjangkan umur kita. Dapat lagi sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini untuk menunaikan kewajipan kita. Bahkan rumah Allah ini adalah rumah kita. Al-masjidu baitun fi kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi setiap orang beriman. Tidak lain, tidak bukan bila mana betul-betul kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senanglah kaki kita melangkah untuk hadir mengimarahkan rumah Allah yang kita beri masjid, surau dan sebagainya. Demikianlah Allah Ta'ala memberi darjat, hidupkan kemuliaan pada sesiapa di kalangan hamba-Nya yang dikehendaki. Dan kita terpilih sebagai hamba yang dapat berada dalam rumah Allah dalam suasana sukar untuk hadir ke masjid, apatah lagi dalam keadaan sedikit kekangan dengan COVID-19 ini. Kadang-kadang kita tak dibenarkan hadir ke masjid. Bahkan kita hadir pun kita kena ambil suhu. Adakah layak untuk masuk dalam masjid? Maka di kalangan kita juga orang yang dia rasa tak payah main masjid pun tak apa. Pasal ni norma baru. Jadi bila mana dia memilih norma baru sebagai fitnah untuk diri dia sendiri, untuk tidak payah hadir, maka sampai bila-bila dia takkan hadir. Maka dia tidak lagi di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
ila akhir ayat Sadaqallahu Azim. Sesungguhnya hanya saya yang beriman kepada Allah, orang yang mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang yang beriman kepada Allah dan hari paling akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, selamatkan kita. Dan setiap masa kita berdoa kepada Allah, agar Allah lindungi daripada kita terlibat ataupun terkena wabak COVID ini lah. Dan pastinya tidak menimpa seorang mukmin itu suatu musibah melainkan Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa dia. Seperti mana kaki yang tertusuk jari duri itu, maka Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa. Begitulah bila mana berlaku sesuatu musibah, maka kita menerimanya dengan sabar. Ini tuan-tuan sekalian, pada malam ini sambungan kita pengajian kitab Tazim Atraful Hadis, kitab yang disusun di dalamnya hadis-hadis pilihan pemudah cara. Moga-moga dapat sebanyak apa yang ditinggal pusaka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita ini, untuk kita mengambil sebagai suatu pengajaran, suatu pedoman, suatu panduan hidup. Kalau Rasulullah itu adalah qudwah hasanah, contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Apa yang Nabi hamba, Nabi cakap, Nabi beritahu, kita buat, kita adalah hamba Allah yang terbaik. Dalam zaman kita hidup, memang sekarang ini tak ada siapa, semua kita ni memang dipengaruhi gaya baru, budaya baru. Orang Melayu muda bukan macam Melayu dulu. Macam tu kadang-kadang kita kata. Tapi hakikatnya pegangan agama, isu akidah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diremeh-temehkan. Tetap i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, berpegang dengan rukun iman 6 perkara yang pasti kita sedar kehebatan apa sekalipun yang kita rasa dan kita anggap dengan dunia ini, ianya adalah mestilah berpandukan syariat Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya membawa kesan kehidupan di akhirat nanti. Kalau kita jalan mudah, kita ada dunia sekarang, budaya baru, ikut suka nak buat macam mana, sebenarnya kita dah terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka buruklah akibat balasan di akhirat nanti, maknanya mendapat azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. InsyaAllah tuan-tuan, jadi sambungan kajian malam ni, kita masuk hadis yang berikutnya, muka surat 27. Tuan-tuan yang ada kitab, kita buka. Kalau tak ada kitab, kita buka mata, bukalah pintu hati kita lah. Moga dapat lebih faham dan ambillah sikit pedoman panduan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum 'amudan ahmara min qibalil masyriqi fi syahr Ramadan, fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'an." Atau kama qala Tabarani. Baik, dalam hadis ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu lihat di tepi langit atau di kaki langit akan suatu yang seumpama tiang yang merah dalam bulan Ramadan, hendaklah kamu sediakan makanan anggaran setahun, karena yang demikian alamat kemarau. Tuan-tuan sekalian, saya buatlah rujukan sementara saya nak buat ulasan tuan-tuan sekalian. Hadis ini jangan-jangan kita jumpa. Bukan dia nak cerita pasal bulan Ramadan, tapi salah satu daripada apa yang kita katakan kebenaran yang Nabi sampaikan itu untuk sikit ini panduan pedoman kepada umat
Islam kepada kita semua, ialah sebagai satu tanda, satu peringatan awal bila mana suasana datangnya bulan Ramadan itu bermaksud akan ada bila-bila dalam bulan Ramadan itu jika berlaku, iaitu dikatakan bahawa bermula daripada 5 hingga 20 Ramadan tempoh ini, iaitu bila mana kamu melihat, kamu ni mana sesiapa rakyat kita ada umat Islam yang melihat ada di tepi kaki langit sesuatu yang nampak umpama tiang-tiang api. Ibarat sebutan yang dikatakan disebut sebagai amudun an-nar, tiang-tiang api ataupun tiang-tiang merah, nampak macam api. Jika berlaku suasana kalau dalam bulan Ramadan, kalau ada berlaku begitu, maka hendaklah kamu ingat ianya adalah sebagai satu tanda berlakunya kemarau panjang. Maka sebab itu hendaklah kamu sediakan fadakhiru ta'ama sanatikum, siapkanlah bekalan supaya mudah kamu nak menggunakan keperluan makanan bila datangnya musim kemarau. Dan itulah kehidupan luar yang diperhatikan oleh para sahabat dan sekalian umat Islam dalam suasana zaman dahulu lah. Kalau nak kita kata buat satu perbandingan juga macam zaman sahabat-sahabat dulu, nak tengok masuk waktu sembahyang dia tak ada jam, nak kena tengok matahari. Jadi maknanya itu ukuran dia. Jadi zaman kita ni tak payah duduk tengok matahari lah. Kita ada takwim solat. Jadi dengan kemudahan teknologi itu dah kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitulah keadaan kita hari ini dengan kemudahan teknologi yang ada. Bekalan-bekalan makanan kita tu dia dah agak besar simpanannya, ataupun gedung-gedung simpanan. Kalau kita balik ke zaman, mungkin saya kata 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, semua rumah-rumah kampung waktu tu kita ada jelapang padi. Kalau tak ada jelapang padi, pakai mati tahun sekali musim padi. Itu zaman dia lah. Zaman sekarang tak ada jelapang lagi dah. Maknanya keadaan sudah berbeza lah. Namun daripada hadis Rasul ini sebagai satu garis panduan persediaan menghadapi musim kemarau. Bila ada panduan begitu, peringatan-peringatan itu, maka sahabat-sahabat Nabi dan sekalian umat Islam maka yang masih lagi di pedalaman, Islam bercakap bukan hanya pada satu kelompok sahaja, dia seluruh dunia. Jadi suasana kehidupan masyarakat di Afrika, kalau kita tengok National Geographic, masih cara dulu bercucuk tanam dia. Ni sekarang ni dengan cara peralatan yang digunakan, lembunya, kaldainya atau unta atau sebagainya, dia tak ada teknologi. Itu selalu ada tempat-tempat di pedalaman di Habsyah atau di negara-negara kita kata benua Afrika. Baik, bahawa gambaran ini untuk sedikit banyak pedoman pada sekalian umat Islam, tanda
akan berlakunya kemarau, iaitu bila mana masuk dalam bulan Ramadan itu, daripada 5 Ramadan hingga 20 Ramadan itu, keadaan dia memang panas dan nampak macam merah, tiang-tiang merah di kaki langit. Gambaran kata dia dah, suasana dia dah panas. Artinya kemarau yang panjang akan berlaku. Maka sebelum datang kemarau yang boleh menjadikan kamu mati kebuluran, maka jaga-jaga, berjimat-jimat, siapkan simpanan itu. Itu kaedah dalam suasana menghadapi musim kemarau ataupun keadaan darurat. Kerana keadaan semasa zaman ataupun tempat-tempat di pedalaman yang sekarang dimuasir lagi tidak ada orang kami kata store atau gudang-gudang simpanan. Kita makan PDNKK ya, yang bahagian makanan store gudang-gudang setiap masa memaklumkan store makanan kita cukup, bekalan makanan kita cukup. Kita tengok kadang-kadang ribu-ribu tan beras di store-store, kilang-kilang, gudang-gudang. Itu maknanya sentiasa bersiap sedia keperluan-keperluan untuk rakyat. Jadi maknanya itu zaman kita ada sikit kemajuan teknologi yang kemudahan itu. Alhamdulillah kita ada tempat yang dah begitu canggih. Ada pun tempat-tempat lain, suasana tempat yang pedalaman, negara-negara sebagaimana saya sebut Afrika yang miskin di sana. Jadi itulah cara untuk mereka nak menghadapi musim kemarau panjang, maka mereka dah simpan dalam orang kata jelapang masing-masing supaya mereka dapat guna pada masa itu ketika tanaman pun tak menjadi kerana kemarau. Baik, jadi maknanya maksudnya juga kata tu ulama pengarang penyusun kitab ni, dia kata buat menyedap hati kita. Tapi kita rasa senang bila nak sampai zaman kemarau tu, hati dah tak apa dah. Dah setiap dah bekalan ni. Yang demikian tak menghilangkan ataupun bukanlah kita punya tawakal. Bukan makna hilang kita tawakal pada Allah, tidak. Kita bersedia, berikhtiar, siap sedia sebelum sampai masa itu. Bukan kata kita tak bertawakal pada Allah. Itulah tawakal. Mana faiza azamta fatawakal pada Allah. Kita kena ada usaha ikhtiar. Lepas itu pun kita berserah pada Allah. Maknanya kemungkinan yang boleh berlaku kemarau kita tak bimbang kerana tidak ada stok ataupun kita jelapang simpanan makanan kita. Baik, wallahu a'lam. Khususnya hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun mashiyan ma'aha falyaqum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qibl bi an tukhallifahu." Rawahu Bukhari Muslim atau kama qala. Baik, hadis yang seterusnya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila melihat seseorang kamu akan jenazah, adalah ia iringkan, mana mengiringi jenazah. Tidak pun hendaklah berdiri sehingga lepas jenazah itu atau sehingga dikuburkan dia. Maksudnya di sini Nabi nak ajarkan kita sebagai orang yang tahu memuliakan jasad manusia. Baik. Jadi kita lihat pada hadis Rasulullah ni satu panduan adab bila mana berlakunya sesuatu kematian. Jadi sebab kehidupan dalam masyarakat Islam ini kebiasaan yang ditunjuk
ajar kepada kita bila berlaku kematian, pertama sekali tentulah kita menziarahi jenazah di kalangan jiran, ahli keluarga dan sebagainya. Ziarah. Di samping kita juga bersedekah, dekat duit ke ataupun apa-apa bantuan yang diberi pertolongan. Mesti, itu mesti. Sebab itu antara hak seorang muslim terhadap seorang muslim lain itu kita kena ziarah. Mereka juga keduanya kita akan mengadakan tahlil dan doa. Itu juga satu cara yang dilakukan dan itulah adab Islam bila mana kita menghadapi kematian ataupun menerima sesuatu berita orang yang telah pun meninggal dunia. Kita buat tahlil. Yang ketiganya ialah solat jenazah. Kan? Kita tanya bila nak simpan ni, nak simpan di mana? Itu antara yang memang dah menjadi kewajipan kita. Dan yang ketiga, yang keempatnya ialah bila mana dikebumikan tu memang dah ditalqinkan. Mana kata kita bersama-sama berada di tanah perkuburan. Baik. Jadi dalam hadis ini banyak riwayat yang menceritakan bagaimana satu hari ketika Nabi bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba lalu jenazah, ada diusung jenazah di depan Nabi. Lalu Nabi bangkit, Nabi berdiri, dan sahabat-sahabat mereka pun bangun diri juga. Itu satu keadaan. Dan satu keadaan ini dikatakan bila mana dah Rasulullah berdiri, sahabat berdiri, ada seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, jenazah itu Yahudi." Nabi kata kepada dia, faqala iza ra'aitumul janazah faqum. Bila kamu melihat jenazah melintasi kamu, maka hendaklah kamu berdiri. Maka sahabat tadi tanya, kata dia ni jenazah ni Yahudi. Maka Nabi kata kepada dia, alaisa nafsa, bukankah dia ni ada seorang manusia? Bukankah dia ni seorang manusia? Nyawa manusia perlu dihormati. Begitulah bagaimana Islam mengajar kita. Jadi sebab itu, apatah lagi lah sesama Islam ni, jiran-jiran dari ahli keluarga kita yang meninggal dunia, ataupun bila mana kita berada di dalam masjid ataupun di sebuah tempat ada jenazah. Dan ketika jenazah itu diusung, maka Nabi kata, hendaklah kamu tolong mengiringi jenazah, tolong usung jenazah bersama. Itu yang paling baik. Jadi kita ambil bahagian, angkat suara sikit, pegang suara sikit, bawa jenazah. Mungkin tak jauh kan daripada kita masuk dalam masjid, kita ambil jenazah tu. Kemudian pula daripada dalam masjid, setelah solat jenazah, kita usul bawa mereka ke beg jenazah untuk pergi ke tanah perkuburan pun itu. Mungkin kita pun di sini ada sekadar tempat yang boleh kita turun serta. Bahkan lebih baik lagi, itu kita kata ambil kira mungkin ahli keluarga, jiran tetangga, saudara mara yang lebih dekat, maka sebaiknya dia mengiringi jenazah itu sehingga ke tanah perkuburan. Itu yang paling utama. Dia mengiringi jenazah itu sehingga ke tanah perkuburan. Baik. Jadi dalam keadaan ini, adab dan tuntutan bila ada jenazah yang diusung, kita mesti berdiri. Ada jenazah, kita berdiri.
Dan jangan duduk sehingga jenazah itu dikebumikan atau jenazah itu diletak. Macam ha? Itu yang diajar, ditunjuk kepada kita. Jadi kalau Rasulullah dengan para sahabat tu, semasa jenazah tu melintasinya, dari jenazah tu melintas tu Nabi diri dengan sahabat-sahabat. Sehingga habis jauh, barulah duduk. Sambung balik sembang, bincang balik. Sebenarnya kita tak meneruskan juga apa-apa sembang perbincangan lah. Dia mengizat jenazah lalu pun. Dia bawa pergi dengan kereta kan dengan usuh ke apa. Sekali lagi, kita pun duduk balik. Ketika jenazah itu melintasi kita yang sedang berada di tepi jalan ataupun di tempat yang mereka bawa jenazah. Tuan-tuan, jadi balik kepada sikit apa yang kaitan juga solat jenazah. Mana kita hari ini kadang-kadang keadaan tu agak pelik. Kita baiklah, baguslah, rajinlah, mai sembahyang berjemaah apa gitu ni. Kita mai sembahyang jenazah jadi masalah tak orang lah. Ataupun dia payah, dia kata payah. Padahal dia sembahyang fardu 5 waktu lagi payah. Dia boleh buat sembahyang jenazah yang mudah dia boleh buat. Sebenarnya rugi. Pasal dia tak mau belajar langsung ataupun tak mau beritahu. Sedangkan kita ni wajib tunaikan solat jenazah ke atas sesuatu ataupun seseorang yang meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah dia menyebutkan bahawa dari hadis sahabat iaitu bekas sahabat Rasulullah, di mana Rasulullah telah bersabda, sesiapa yang mendirikan sembahyang jenazah maka dia akan mendapat satu qirat. Banyak qirat itu satu kinayah ganjaran pahala yang sangat banyak. Dan jika dia turut menghadiri pengkebumiannya, turut pergi kubur dengan tolong bantu sama dengan talqin apa semua, ataupun turut serta bersama di kubur itu, maka dia akan mendapat 2 qirat. Maka lalu sahabat tanya Rasulullah, apakah qirat 2 qirat itu? Maka Nabi kata ia ada sama berat itu dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud di Mekah. Kita dah dapat Gunung Jerai kan? Kita tu besar dia Gunung Jerai. Pahala, tidak pahala sembahyang jenazah. Jadi kita belajar yang jenazah ni tak payah nak rukuk sujud, tak payah. Tak payah. Lepas niatnya, kemudian bacalah bacaan. Yang kita katakan baca Fatihahnya, baca selawatnya dan baca doa pada jenazah. Yang 4 kali takbir, 4 kali angkat tangan. Ayat tu dia kata hak orang ni dia minta apa yang kami tak tahu, lupa ya. Ambil dah hak pendek dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sah dah tu, tentu lah. Tapi kalau dah kena bayar 5 kali lama dah tekan tu habis lah. Dah Nabi ajar doa solat jenazah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan pula Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kerana semua ni buat akhir Zulhah sampai habis lah. Itu lah. Apa ya? Macam kita sampai doa iftitah, kita sampai tahiyat, kita sampai doa kunut. Yang tu kita sampai. Habis? Takbir yang keempat itu sudah Allah ta'ala ajru wa ta'ala ba'du. Itu sudah, itu mungkin tak lah. Apa lagi pun tak buat lah. Pelan-pelan lah. Lepas tu beri salam. Itu dia dapat pahala sebesar Gunung Jerai. Dia boleh keluar dari rokok luar ataupun bersembah. Jangan orang yang sesuatu jenazah ni sebaiknya sembahyang lagi ramai. Baik. Jadi itulah perubahan kita kena buat. Perubahan yang kita kena cari luar kesempatan. Kita laksanakan solat jenazah. Dan doa-doa yang sebut doa solat jenazah itu pun doa tu lah juga. Bukan hanya doa pasal tahlil dia. Doa tu tuan-tuan pergi ziarah orang mati, pergi ziarah kawan kita mati, jiran kita. Doa tu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mula-mula kita pergi baca Al-Quran, baca Fatihah, baca Qul Hu, hadiah-hadiah pahala, lepas tu angkat tangan.
Angkat tangan itu baca doa tu Allahumma filahu warhamhu wa'afihu anhu bi rahmatika ya arhamar alhamdulillah bil alamin. Tu guru mana tu, ulama mana sebab besar tu baca doa tu je. Kan? Jadi mana dah apa yang doa tu kita dapat sama-sama menunaikan fardu kifayah kewajipan atas satu kematian untuk kita turut serta solat jenazah. Baik, jadi itu situasi dah. Maknanya diajar kepada kita menghormati jenazah yang beriman, yang Islam dan juga hatta yang Islam pun juga dihormati, memuliakan atas sebab dia juga manusia. Dia adalah nafsu jiwa manusia. Seperti Rasulullah beritahu sahabat kita tu. Dan sebaik mungkin kita kalau duduk sila berdiri, kalau duduk berdiri. Dan sebaik mungkin kita tolong bantu angkat jenazah, tolong usung jenazah. Zaman kita bawa dalam pen apa semua lah. Kalau kita pulang kampung-kampung pedalaman sikit tu masih usung pergi kubur lagi lah. Itu pun benar. Pahala segi mengusung mengiring jenazah itu pun ada. Bahkan sama-sama kita menguruskan perkebumian itu berada juga dalam majlis talqin di tanah perkuburan. Pada mazhab Syafi'i pegangan amalan kita tu ulama kita ni, kita tetap melakukan talqin di tanah perkuburan dan kita di pegangan kita amalan para ulama sebagai daripada penyempurnaan terhadap jenazah seseorang yang beriman pada Allah, orang Islam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dapat kita hayati dan kita dapat amalkan. Dengar dan kita pastikan supaya benda itu tidak kita duduk dahulu lama, payah sangat nak sembahyang jenazah, payah sangat nak diri dengan orang ramai sembahyang jenazah. Jadi harap kita boleh berbetulkanlah cara macam mana kita dapat anak jemaah masjid kita ni setiap kali ada kematian sepenuhnya seramai mana yang bebas bayar waktu ni, tambah-tambah kalau hari Jumaat memang dia sembahyang jenazah dengan sebaiknya, dengan sebetul je lah. Maka dengan cara kita tahu, kita belajar lah. Jadi kalau kita takat nak tiru ikut orang angkat tangan kita angkat tu, itu tak dapat pahala, kita tiru je. Tapi kita perhati cara sebenar, cara sembahyang jenazah, kita belajar dan kita sertai sembahyang jenazah tu, maka besarlah ganjaran pahala yang kita dapat insya-Allah. Yang kita membantu menyempurnakan perbuatan fardu kifayah. Baik, seterusnya hadis yang ketiga pada Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasana'a fa'ajabahu falyati ahlahu fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha." Nurul Khatib an Umar radhiyallahu anhu kama qala. Baik, hadis yang ketiga seterusnya ni perkara yang disebut dalam hadis Rasulullah ni keadaan yang berlaku zaman Nabi, zaman dulu, zaman kita. Apa dia? Apabila terpandang seseorang kamu akan perempuan yang cantik, Nabi sebut lagi. Bila seorang tu dia tengok seorang lelaki, tengok seorang perempuan, terpandang seorang perempuan yang cantik, tiba-tiba diperkenannya akan dia, maksudnya teringin, ada perasaan syahwat. Itu maksud tu. Oleh itu hendaklah datang ia kepada isterinya. Mana apa? Buat menyampaikan hajatnya. Kerana faraj itu bersemacam dua. Bagaimana di sana, begitulah di sini. Tidak. Ini bahasa kitab kan? Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu untuk sama-sama kita perhati dan kita sedarilah. Tidak dapat
dinafikan sebenarnya kita ni sempurna kerana ada nafsu. Dan keadaan persekitaran kita juga bukan baru yang kita kata tu ada hari zaman dulu pun masyarakat Arab di Mekah Arab Jahiliyah pun pakai pun sopak itu dah ya. Pakai macam mana pakai biasa. Pakai cara Jahiliyah. Ikut dah pakai seksi kita semua ada. Jadi suasana keadaan itu berlaku. Maka bagi seorang lelaki, gambaran yang ada pada setiap kita, seorang lelaki bila melihat, bila memerhati, bila tengok seorang perempuan, kalau sebenarnya perempuan tu perempuan sibuk lah. Kalau mungkin kalau lalu perempuan yang tak sibuk, perempuan yang cakap lah kan, gelap hitam, kita pun tak apa nak hati sangat pun, kita pun tak peduli lah. Itu keadaan sebenar berlaku. Maka bila Nabi sebut macam tu, hakikatnya senario pandang melihat tu ada. Cuma kita sendiri, setiap orang yang nak jaga kemuliaan dia, menjaga diri dia, sentiasa dia bersabar ataupun menahan pandangan, itu je. Tapi bila keadaan berlaku juga, melihat, kita pandang, kita perhati, kita tengok, maka datanglah rasa teringin syahwat kita, nafsu kita. Maka Nabi pesan, Nabi kata, baliklah kamu pada isteri kamu di rumah tu. Jangan kamu pergi meraya boleh lah, ataupun kamu pakam dia tu. Macam mana kes hak dan duk berlaku, duk jadi keadaan rogol atau orang kata apa, pergi secara cari pelacur dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ini cerita. Sebab apa? Nabi nak sebutkan, isteri itu dia perempuan. Isteri kita tu perempuan. Yang kita teringin, tertarik, teringin pada sesuatu yang tengok elok, segok tu, perempuan. Lalu Nabi sebut direct dalam mafhum hadis tu, fa innal bud'a wahid. Nabi sebab nak katakan faraj, kemaluan perempuan yang kata, yang kamu teringin kat dia, teringin nak berlaku nafsu kamu tu, semacam dengan hak buat ada di rumah kamu, hak isi kamu tu sopak. Gagah-gagah ikut kita ada hak yang dan ini sedar rupa hak rumah kita kata kurang sikit lah, kan, kurang sedar sikit. Hakikatnya kerana faraj itu semacam dua. Wa ma'aha bismillati ma'aha, dia kata. Bagaimana di sana? Kita mana? Kita tahu, kalau kamu boleh masa nak buat kamu rogol dia, kata kita bahasa itu berzina, hak tu juga. Hak kata hak yang kamu nak buat kata suruh kamu, hak tu juga macam tu lah hak yang hak ada kat isteri kamu. Habis kenapa kamu nak pergi pakam dia juga? Jangan kamu ada isteri yang halal. Bagaimana di sana? Begitulah di sini. Macam mana yang ada kat perempuan yang kamu rasa pengen sangat tu, macam itulah apa yang ada pada isteri kamu yang halal. Maksudnya penegasan daripada hadis Rasulullah ni mengarahkan kita kepada menjauhkan zina. Menjauhkan zina. Minta maaf lah, kalau keadaan persekitaran tarikan godaan memang dahsyat. Kita pun zaman canggih ni, orang perempuan pun makin ramai, makin tambah sedok lah kata. Dan keadaan mereka pun dah bukan agak orang kata apa, terlindung, duduk dalam keadaan orang kata apa, terikat dengan kawalan. Jadi mereka bebas. Sekarang ni keadaan sekitaran kita ni dia bebas. Perempuan ni dia bebas. Kita tinggal kita keluar pergi ke shopping complex, kita pergi ke Aman Jaya Mall ke, kita pergi dekat dia panggil apa,
Mana-mana pasar raya kita keluar pergi pekan di bandar, kita jumpa. Memang kita tengok dia memang cakap elok belakang. Dia pakai apa ikut suka dia lah kan. Maknanya godaan tu ada. Maknanya berlaku godaan tu bukan benda yang pelik. Sebab hadis Rasulullah sebut ni berlaku godaan tu pada masa zaman sahabat yang luar tu. Maka jangan kita biarkan nafsu keinginan lagi sehingga kita sanggup melakukan zina. Nauzubillah misalnya. Ada sebab kerana tak tahan, kerana kecantikan rupa parah dan sebagainya. Jadi yang disebut dalam juga riwayat bagaimana salah seorang sahabat Nabi keluar ketika mana dia nak pergi ke sekitar kata tapi orang kata apa Nabi sembahyang, tiba-tiba satu persimpangan jalan tengok seorang perempuan yang pakaian ni lah, pakaian orang kata yang menampakkan betis pahanya. Jadi hak yang sahabat dia tak payah, tak boleh nak ajak pergi masjid lah. Godaan dahsyat sangat. Jadi dia patah balik, pasal bini dia ada di rumah. Kan? Patah balik, pasal bini dia ada di rumah. Mana halal bagi dia, isteri dia. Walaupun godaan tekanan syahwat tu kerana terpandang betis paha perempuan yang indah. Allah halal dekat mana cara orang tertarikkan tu, tapi dia dah ada orang kata apa, keinginan syahwat, stop, tak sampai masjid, patah balik dulu, sempurnakan hajat dengan isteri dia yang halal bagi dia. Itulah sampai cara Islam ajak kita. Kerana kalau kita tengok keadaan ini, memang kita dalam keadaan yang cukup membimbangkan. Iaitu dalam Islam, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu sekali-kali menghampiri zina. Kan? Sebab zina tu satu jalan yang jijik, yang jahat. Sejahat-jahat jalan, seburuk-buruk perlakuan. Jadi kita jangan mudah, biarkan benda tu mendorong kita lah. Dalam Islam ni hak lelaki-lelaki kahwin 1, 2, 3, 4. Tuan-tuan semua lebih tahu lah. Hak tu ikutlah kemampuan dia lah. Kan? Keperluan dan kemampuan. Dan isteri ni pula, itulah tarbiyah Islamiah tu dia nak kena berkembang sikit. Supaya dia sedar kewajipan sebagai isteri, dia kena taat suami dan layan suami sampai ke mati. Kita kata seorang lelaki ni, kita ni yang setia dengan seorang isteri lah. Kalau kawan kita ada dia 2, 3, 4 tu, dia agak lebih mudah lah. Ada ganti isteri yang kedua, ketiga. Tapi kalau yang baik bagi-bagi dengan kita ni, seorang isteri ni, tapi tak lain lah. Hantu pun ada hantu. Jadi kalau hantu tak peduli, dia tak layan, dah tahap tuan ni, tu tak layan lah. Tu kalau dengan cucu, kalau dengan menantu, kalau dengan cucu, tuan tak tepi, tuan tu dia belakang diri seorang. Kesian kata tuan. Ni banyak kes ni. Banyak kes. Bila muslimat, saya dulu di masjid Mutakin Bila saya nampak muslimat ni kena faham tuan dia power semua tu lah. Dia power semua tu lah. Cuma dia sayang ketuk tu, dia bila tuk seorang tu lah, dia cari lain 2, 3. Tuk pun nak faham lah. Jadi macam mana bagi tuan tu seronok, tenang, macam mana mudah kahwin layan tuan suaminya tu, begitulah tua. Maka pahala segi hubungan suami isteri itu tetap ada. Bahkan sebesar-besar ganjaran pahala bagi suami isteri itu melayan suaminya. Selama dia selain fardu 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan diri dia, pahala besar dia melayan suami. Maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Nabi kata. Itu dah kena abang kali tuan-tuan bagi umar saya abang itu. Abang, hampa ni pintu syurga mana-mana boleh masuk. Tapi kena layan aku.
Kita tak tahu lah kat mana kita boleh dapat kan. Itu sebab orang tak apa nak memenuhi kehidupan sebagai manusia, nafsu syahwat kita tu cara yang halal. Jadi yang bantuan itu telah disebut dalam Islam. Jadi tidak mudah untuk kita mengambil jalan lain, cara-cara lain macam mana sebagai orang kafir. Walaupun kata mereka tak ada poligami, mereka tak ada isteri 2-3, tapi mereka lah yang paling jahat, hidup zina, mata-mata, ada pelacur, ada perempuan simpanan, mereka yang paling ramai. Kita bicara kita ni abang kata yang halal, yang dia berkemampuan, ataupun isterinya ada sakit ke uzur, dia kahwin 2. Apa masalahnya? Bukan orang ini dia nafsu kuat tak? Itu keperluan. Sedangkan mereka tidak maksudnya orang kafir ni memang dapat cari cara lain. Jadi kita tak boleh, kita haram cara yang memenuhi nafsu perzinahan. Itu yang diperingatkan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini ada manfaat dan memberi kebaikan kepada semua. Yang baik itu Allah SWT yang saya silap kepada diri saya sendiri. Semua maaf. Aku qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Kita sendiri baca tasbih kafarah dan selawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza bitawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.